so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan ideologi liberalisme. Sebelum memulakan diskusi ini, lebih elok jika saya memberikan sedikit definisinya terlebih dahulu. Liberalisme merupakan sebuah ideologi, falsafah politik dan tradisi pemikiran yang berakar kepada kebebasan dan kesaksamaan. Istilah ini sebenarnya berasal daripada perkataan Latin iaitu liber, yang bermaksud bebas. Kedua, dari segi ekonomi, liberalisme sebenarnya menyokong konsep pasaran bebas dan perdagangan bebas, iaitu idea bahawa kerajaan seharusnya mempunyai sedikit campur tangan di dalam ekonomi. Dari segi politik pula, liberalisme menyokong hak asasi manusia, iaitu hak individu dan hak kebebasan sivil. Ini termasuk hak untuk bercakap, hak untuk berhimpun secara bebas, hak untuk bebas beragama dan hak untuk mempunyai privasi. Cakap pasal tokoh falsafah, iaitu falsafah berkaitan liberalisme. Berpulak lah tokoh dia, main-main mana nak tokoh. So, tokoh inilah John Locke, atau dikenali sebagai bapa kepada liberalisme ekonomi. So, menurut Locke, hak asasi manusia ni masih terlekat dalam individu itu sendiri. Jadi, kita perlulah macam dia tak perlu abaikan dalam lebih penting kita ke kita boleh lihat negara yang mengamalkan konsep-konsep liberal ni terutamanya di negara Eropah. Kerana bagi John Locke sendiri, mereka mengatakan bahawa liberalisme ini perlu bebas serta negara perlukan mengamalkan tempoh pemerintahan yang tanpa memecahkan kuasa itu sendiri. Baik, saya akan sambung dengan ciri-ciri liberalisme. Liberalisme ni berasal daripada perkataan Latin iaitu liber, liberalis atau liberal yang bermaksud bebas dan tidak terikat. Liberalisme ini dia sebagai sumber kepercayaan dari barat tentang kesamarataan gender dalam aspek sosial, ekonomi dan juga politik. Liberalisme ini dia merujuk kepada pandangan politik dan falsafah yang melibatkan kebebasan individu, keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia dan juga kebebasan ekonomi. Liberalisme ialah fahaman politik dan sosial yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Antaranya ialah penekanan yang kuat terhadap kebebasan individu di mana semua orang mempunyai hak asasi seperti kebebasan bersuara, kebebasan beragama dan juga kebebasan dalam memberi pendapat. Liberal ini dia mempertahankan hak individu dan menentang campur tangan negara yang melanggar undang-undang dalam kebebasan. Kebebasan individu ini bermakna seseorang mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dan mengikut kepercayaan mereka sendiri. Liberalisme meletakkan hak asasi manusia ini sebagai prinsip yang paling penting. Misalnya hak untuk hidup, bebas daripada penyiksaan dan layanan berperkemanusiaan. Liberalisme menggalakkan sistem perundangan yang adil dan kerajaan perlulah bertanggungjawab untuk melindungi hak-hak ini. Kerajaan dan masyarakat perlu menghormati dan melindungi setiap hak orang di negara ini, iaitu Malaysia. Di samping itu, liberalisme menganjurkan konsep kedaulatan undang-undang di mana ia menunjukkan bahawa mesti digunakan secara sama rata dan adil kepada semua orang. Prinsip ini memastikan hak setiap orang dilindungi dan tidak akan diuntungkan oleh kerajaan dengan sewenang-wenangnya. Hal ini dikatakan demikian kerana kedaulatan undang-undang melibatkan perlindungan dan hak kebebasan individu daripada penyalahgunaan kuasa serta melindungi hak individu dan mengekalkan ketenteraman sosial. Ciri liberalisme yang keempat adalah ekonomi pasaran bebas. Dalam bidang ekonomi, liberalisme ini menganjurkan ekonomi pasaran bebas. Ini menunjukkan bahawa harga dan peruntukan sungguh ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Ia bukan melibatkan campur tangan kerajaan yang berlebihan. Liberalisme ini melihat persaingan sebagai cara untuk mencapai kecekapan ekonomi dan menggalakkan kebebasan dalam perburuan dan perdagangan.
Prinsip kebebasan ekonomi ini juga melibatkan perlindungan hak milik individu dan kebebasan mereka untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Walau bagaimanapun, liberalisme juga mengakui bahawa peraturan yang betul diperlukan untuk memastikan semua pelaku ekonomi berada dalam persekaran yang adil dan mampan. Ciri liberalisme yang kelima pula ialah progresivisme sosial. Progresivisme sosial sering dikaitkan dengan ideologi liberalisme. Prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya perubahan dan pembaruan sosial untuk mencapai kesesamaan yang lebih besar dan perlindungan yang lebih baik untuk rakyat yang kurang bernasib baik. Liberalisme ini menyokong kebebasan individu seperti hak LGBT, kesesamaan jantina, hak reproduktif dan isu sosial yang lain. Institusi yang terpengaruh merangkumi kumpulan atau individu yang giat memperjuangkan hak-hak asasi manusia seperti kebebasan memiliki sesuatu, kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk membuat keputusan, memberi pendapat dan kebebasan untuk mengikut kemahuan diri sendiri tanpa disekat melalui undang-undang serta norma masyarakat. Antara contoh kumpulan-kumpulan liberalisme adalah gerakan memperjuangkan hak-hak wanita dan gerakan yang menuntut kebebasan kemahuan diri. Okey, di sini saya akan menyampaikan isu-isu semasa berkaitan liberal, iaitu kebebasan pelajar institusi pengajian tinggi awam di Universiti Malaysia Terengganu. Dalam mengkaji aliran pemikiran liberalisme ini, kami sekumpulan telah menemubual seorang responden di mana bagaimana liberal ni dimanfaatkan di IPTA ini. Hasil kajian kami telah mengetahui universiti di Malaysia ni mewajibkan setiap pelajar untuk mengambil subjek elektif pada setiap semester. Sedangkan kita tahu ia merupakan subjek sampingan. Oleh itu ini jelas menunjukkan hak pelajar untuk bebas memilih subjek yang mereka ingini tu telah dinafikan. Selain itu juga tindakan pihak universiti ni buat demikian disebabkan bagi meningkatkan kepelbagaian pengetahuan pelajar selain daripada kursus transprogram yang diceburi. Subjek elektif ini turut membantu pelajar untuk memperoleh pengalaman serta soft skill yang boleh digunakan ketika mencari peluang pekerjaan. Bukan itu saja, walau bagaimanapun terdapat juga subjek-subjek elektif ni yang terpaksa diambil oleh pelajar, tetapi subjek ni tidak membantu dalam proses pemilihan kerja kerana setiap pelajar mempunyai impian yang berbeza untuk bekerja. Prinsip rukun negara. Prinsip ini menekankan kepentingan untuk berjaya berinteraksi antara individu dan masyarakat di samping menghormati hak, pandangan dan perbezaan yang sedia ada. Dalam konteks kebebasan pelajar IPT, prinsip kesopanan dan kesusilaan menekankan kepentingan kebebasan individu dalam memilih dan mengembangkan potensi diri. Prinsip ini berkaitan dengan pelajar Universiti Malaysia Terengganu bagi mendapatkan peluang untuk memilih sendiri program elektif yang sedia ada. Pihak Universiti Malaysia Terengganu berkomited dalam melahirkan pelajar yang bebas untuk membuat pilihan mengikut kehendak mereka sendiri. Seterusnya kita pergi ke falsafah pendidikan kebangsaan, di mana IPTA ni telah memberikan peluang kepada pelajar untuk bebas dalam akademik. Misalnya pelajar ni dia boleh menyatakan pendapat ataupun pandangan mereka tanpa rasa takut. Seterusnya IPTA ni memberikan kebebasan pelajar untuk berfikir, iaitu kebebasan berfikir, di mana pelajar ni diminta untuk sentiasa berfikir perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang kreatif bagi pembangunan diri individu dan masyarakat itu sendiri. Okey, seterusnya IPTA juga memberikan kebebasan dari segi mengajar pelajar-pelajar ni nilai-nilai moral atau murni, iaitu bagi mendidik jati diri atau etika seseorang pelajar. Okey, seterusnya atau falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera itulah falsafah yang memberikan keharmonian dan keseimbangan dalam seluruh kehidupan itu. Jadi dari sudut IPTA itu sendiri berusaha untuk memastikan pelajar itu selamat serta terjamin keperluan asas mereka supaya keseimbangan itu dapat mengoptimalkan pada tahap yang lebih maksimal. Yang kedua ialah IPTA berusaha untuk memastikan
mental ataupun emosi pelajar itu stabil. Saya itu dapat rasa dorongan kepada mereka dalam melibatkan kejadian serta sokongan seperti wujudnya psikologi dalam kehidupan pelajar itu. Yang ketiga ialah menggalakkan pelajar dalam membentuk hubungan sosial yang positif serta membina kemahiran komunikasi yang berkesan, iaitu hubungan antara manusia dan manusia, dan dapat hubungan antara Allah dan manusia serta hubungan manusia dan manusia. Kesimpulan ideologi. Ideologi liberal dalam pendidikan sains menekankan kebebasan individu, pemikiran kritis, keterbukaan, etika akademik dan penyertaan pelajar yang aktif. Kebebasan individu ditekankan sebagai prinsip utama dan pelajar diberi kebebasan untuk menyatakan pendapat mereka, mengeluarkan idea-idea baharu dan meneruskan minat akademik mereka tanpa rasa takut atau sekatan atau campur tangan universiti. IPTA menyediakan ruang kepada pelajar untuk menyoal, mengkritik dan menganalisis secara terbuka. Mereka digalakkan untuk berfikir secara kritis, menjalankan penyelidikan dan menyatakan pendapat mereka secara bebas. Menekankan kepentingan menghormati dan mengakui kepelbagaian pendapat dan idea dalam masyarakat. Ini bermakna mewujudkan persekitaran yang inklusif dan terbuka di mana pelajar dari pelbagai latar belakang bebas menyuarakan pendapat mereka tanpa rasa takut terhadap diskriminasi. Sekian, terima kasih.